Assalamualaikum, bersama lagi dengan saya Izahar Zainul. Hari ini kita nak berkongsi cerita lagi kan. Okey, kita mesti ada satu orang ni, kalau kita jumpa mesti kita lari punya kan, macam hari malam, harian ini kan. Ataupun kita mesti ada satu member ni kan, Syed dia je yang bercakap, dia lah yang bagus, semua dia pernah buat, kira dia je lah yang win kan. So ini kita punya cerita hari ini. So jom kita layan. Okay, so topik kita hari ini adalah be humble, kan? Humble, korang tahulah, merendah diri apa semua tu. Okay, so being humble bukannya maksud macam lembu tarik hidung, kena tarik hidung, kan? Bukan duduk bawah tertunjuk orang. Be humble ni maksudnya kita ni merendah diri, kita tak perlu nak cerita-cerita pun, kita punya kekempakan kita, apa semua tu, kan? So that is what being humble is lah, kan. Saya berpegang kepada satu saying ni lah, ada satu quote ni. Dia kata apa, be nice to people on your way up, because on your way down you akan jumpa orang-orang ni, kan. So contohnya macam apa, kita sekarang buat bisnes kan, glamour lah kan, bisnes sendiri semua. Lepas tu tengok berjaya kan, jadi kaya, pakai kereta mewah lah, apa semua. Jadi member-member ajak lepak pun macam, alamak, buang masa lah lepak dengan korang ni kan. Ataupun adik-beradik kita pun kita dah tak pergi jumpa, kan. So what if one day you fall, you business you gagal apa semua tu, and then siapa yang nak cari, kan? Kawan-kawan you ni juga yang nak cari, ataupun kawan kerabat you juga yang nak cari, minta pinjam duit ke, ataupun tolonglah kan, whatever lah kan. Okay, so be humble dalam bisnes. Kalau kita nak dalam persepsi bisnes lah kan, seseorang tu dia tak terlalu fokus kepada revenue ke, ataupun terlalu fokus kepada berapa gempak dia punya company ni, kan. Dia tak terlalu fokus. So bila seorang yang humble, bila dia bercakap dengan prospek ataupun cakap dengan siapa-siapa pun, it's always about that person. It's not about him or her. It's always about them. So contohnya macam dia tengah cakap dengan klien, dia tak adalah sampai nak asyik dah bercerita apa, ni teknologi luar negara lah, ataupun company dia ni multinational lah, ni produk apa semua kan. So dia always melebihkan orang yang mendengar tu. Jadi melebihkan macam mana, dia bukan dia seorang aja yang bercakap, dia bagi can orang tu pun bercakap, dia akan lebih mendengar, kan. So bila you lebih mendengar, you akan you akan tiba-tiba dapat dia punya keperluan dia, what do they want, what do they need, what are their problems. Jadi from there you boleh susun benefit produk you ataupun servis you untuk jawab satu-satu keperluan ataupun problem ataupun want dia tu, kan. So dari situ you boleh cerita, kan, daripada Syed dia ni dah lah prospek, lepas tu dia nak kena melayan you, nak cakap pasal diri you je ataupun company you, produk you ni. Habis dia apa? So remember, when you do sales, it's not always about you, it's always about the client. Apa yang dia perlu, apa yang dia boleh benefit, dari situ baru dia akan beli. Okey, lagi satu, humble people ni dia tak perlu nak dominate satu-satu conversation ni lah. Contoh macam kita kat dalam meeting apa kan, 4-5 orang, 4-5 orang, yang seorang ni, dia je lah bercakap, kan. Dia bercakap. So humble people ni dia tak kisah pun, kan. Kau nak cakap, kau cakap lah, kan. Kau yang nak cakap, kan. Okay, so remember, orang dalam satu-satu conversation ni, orang yang paling banyak bercakap ni tak semestinya dia lah orang yang paling pandai, ataupun dia lah paling important. So orang yang humble ni dia lebih suka mendengar dulu. Okay, dia dengar dulu, dia baru dia cakap. Sebab apa? Sebab
Bila dia dengar, dia akan tahu, dia akan lebih tahu ataupun lebih faham keadaan ataupun apa yang dibincangkan tu. Katalah ada problem lah kat office you ke apa ke, orang tengah bincangkan problem. Jadi kalau you selalu mendengar, you dengar, okey, dia ni apa pandangan dia ni bagi apa insight problem tu disebabkan apa. Jadi dia dah boleh, bila dia lebih faham, dia lebih faham, jadi dia boleh lebih fikir, macam mana nak cakap, dia akan boleh fikir tentang solusi ataupun cadangan-cadangan yang akan lebih efisien lah untuk solve that problem, kan? Okay, so don't worry, kalau dalam meeting you tu adalah orang-orang yang lu cakap banyak sangat, kan? So don't worry, you listen first, you nilaikan assess the situation or assess the problem, then find a solution, then you start talking. Then apa yang you cakap tu akan lagi jadi lebih bernas ataupun will make more sense daripada you asyik dengar cakap kan. Okay, so lagi satu ialah orang humble ni dia lebih open minded lah. Okay, so open minded ni you akan dapat open minded ni daripada if you are okay for being wrong. Macam mana kan? Maksudnya kita boleh bagi cadangan, tapi kalau kita salah, tak apalah, bagi tahu lah yang kita salah. Kita tak ada hal, kan? But some people bila dia nak cerita tu, dia tak boleh rasa, dia tak boleh terima kalau orang kata tak salah ataupun tak boleh pakai kau punya cadangan tu. Tak boleh. Dia tak ada ni, nak kena buat macam ni ke, nak kena buat macam ni ya. So humble people is different. So humble people dia akan always bagi cadangan, kalau salah pun tak apa, dan dia akan be open with it lah. Okay, sebab humble people ni contohnya macam kita business owner kan, kita ada satu cabaran ataupun satu problem. So kita tahu, okay, ni solution dia, kita dah plan dah nak buat macam ni. Tapi as a business owner, we should also check and see if there is another way of solving that problem. Jadi kita tanya kita punya team, macam mana, apa pendapat you, apa cadangan you. So you gather dapat ni, gather yang ni, dan kita rumuskan. So as a business leader, kita make a decision. Jadi bila kita buat macam tu, apa kita punya decision tu, kita ada check and balance. Bukannya sebab kalau you seorang je yang fikir solution tu, macam mana you tahu solution tu akan guarantee betul? Tak guarantee kan? But kita nak minimize kita nak minimize the risk lah of being wrong, kan? So that's why it's good kalau you nak dengar pendapat orang. Next one is humble people, dia boleh merubah dia punya persepsi ataupun fikiran dia lah, kan? Sebab dia open minded tadi kan. Dia boleh merubah tu sebab keadaan buat bisnes 10 tahun yang lepas mungkin tak sama dengan ni dengan tahun ni. Okay, so katalah macam dulu 20 tahun yang lepas atau 30 tahun yang lepas, kalau you nak buat advertisement ataupun iklan, you kena pergi beli dekat newspaper ke majalah ke. Sekarang ni tak perlu, you pakai mouse saja, you dah beli iklan dah, kan? So you boleh amount yang you spend dulu tu, katalah 1,000 baru dapat kolom kecil dekat newspaper. Sekarang ni mungkin dengan 1,000 tu you dah boleh dapat reach account yang berpuluh-puluh ribu, kan? Okay, so tu the difference dulu dan sekarang. So kalau orang tu dia tak open minded ataupun tak humble, dia asyik dulu kata tak ada. Kita ni dah experience 20 tahun yang lepas lah. Selama 20 tahun ni kita asyik buat benda ni semua okey je, kan? So kalau you tengok billionaire sekarang ni, dia orang ni jadi billionaire bukannya tahun lepas. Dia orang jadi billionaire tahun 80-an, tahun 90-an. Tapi sampai sekarang ni dia orang masih lagi billionaire. Sebab apa? Dia orang masih relevan. Sebab apa dia orang relevan? Sebab dia orang boleh
realign ataupun adjust dia orang punya business structure, business culture, business the way of them doing business. So that's why dia orang masih relevant sampai sekarang. So you check you punya business. Alright, so last but not least, humble people dia always let other people win. Macam contohnya you ada staff you kan. Kalau staff you bagi idea ke, you tak takut nak cakap macam idea ni datang daripada Ali, ataupun idea ni datang daripada Farida. Tak apa, kita upkan dia. Sebab apa? Kita team leader. Kalau dia orang berjaya, kita pun berjaya. Betul tak? Kan? But kalau you bukan seorang humble people, you terlalu fokus kepada career you. Jadi bila nak tunjuk kat bos ni, siap tulis tu, disiapkan oleh Farida, kan? Dia je lah yang nak betul kan. So bila dia berborak ke ataupun dia buat presentation, it's always saya fikir macam ni, saya decide nak buat macam ni, saya it's all me kan. But as a humble people, dia akan my team thinks that this one is better, my team has decided that macam tu, so it's us. So doesn't matter. Sebab kalau team you win, you pun win. Okay. Alright, so itu je lah perkongsian kita untuk hari ni. So kita check lah kan diri kita tu. Sebab you nak ke buat bisnes dengan orang yang kerek? Tahu kerek? Action, sombong kan. Kerja lah, tak nak dengar you nak cakap apa kan. Ataupun nak kena ikut cara dia je kan. So you pun tak nak. So sama juga dengan orang lain. Kalau you pun kan jalan sombong, cakap pun sombong, orang pun silap menyampah. Kalau dia orang menyampah dengan you, dia tak nak buat bisnes dengan you lah kan. Sama juga dengan katalah team leader ke apa. Kadang-kadang nak panggil dia punya staff dia, panggil macam ni, ingat apa kau panggil anjing ke apa kan. Dia tu pun manusia lah. Tak boleh ke kalau you nak panggil dia apa, Ali main sekejap, ataupun Ali free, tolong main sekejap kan. Ni apa panggil anjing kan. Tu ada jadi macam tu lah kan. Alright, so hopefully video ni bermanfaat. So as usual, please like, share and comment apa-apa pendapat you pula tentang konten kali ni kan. So dan all the best lah kepada kita bersama kan. Assalamualaikum.